Selamat Hari Raya kami ucapkan pada semua. Tapi saya rasa Sharon, lagu ni semalam bawa ni kan? Tak, lagu baru. Ya ke? Diversikan baru. Okey. Hanya di Sejahtera Asia. Assalamualaikum dan salam sejahtera Asia. Selamat Hari Raya kepada penonton kat rumah ataupun di mana jua anda berada. Bersama dengan saya Fatah Bolhanuddin dan Sharon Kezia yang akan menemani anda selama 1 jam siaran langsung Sejahtera Asia. Amboi, hari ini hari Ahad ya, 16 Mei bersamaan dengan 4 Syawal 1442 Hijrah. Sharon berpakaian cantik hari ini. Yalah. Kebaya peach, bukan pink ya, peach. Peach. Macam mana setelah 3 hari berayasakan? Hampir nak kembung perut tak? Nak kata rayasakan tu tidaklah Fatah. Tidak, sebab kita kena ikut norma baru dalam meraihkan Hari Fitri. Jadi kita kena sentiasa ada kawalan di kendiri. Itu yang penting Fatah. Dan tanggal 16 Mei ni juga Sharon, hari yang special untuk Sharon juga dan seluruh warga pendidik yang bergelar guru. Apa yang special tu Fatah? Selamat Hari Guru. Kami ucapkan kepada seluruh warga pendidik tak kira di mana jua anda berada. Khususnya daripada kami lah, seluruh warga TVS. Jadi Sharon merupakan warga pendidik. Jadi saya nak bagi hadiah lah. Hadiah pantun. Tak ada pun atas meja ni. Ini hadiah pantun. Aduh, pantun pun okeylah, boleh lah. Dan itu di belakang tabir nanti. Okey, boleh. Okey, dengarkanlah pantun saya. Mudik ke hulu mencari palas, buat ketupat di hari raya. Jasa guru tidak terbalas, mendidik kita semua sehingga berjaya. Ada balas? Ada balas? Ada balas ni. Orang jual, kita beli. Betul, beli. Saya ingin beli dengan mendendangkan sebuah lagu. Khususnya saya tujukan kepada semua warga pendidik di luar sana. Kami guru Malaysia berikrar dan berjanji mendidik dan memimpin putra-putri negara kita. Kena semangat ya. Hari Raya, Hari Guru sangat special tahun ini ya, 2021. Dan Sharon, dalam kita beraya ni juga Sharon, tidak dilupakan juga kami di Sejahtera Asia sentiasa mendoakan kita semua dalam keadaan positif, sihat, sentiasa mampu memerangi COVID-19 ni. Dan kita pada kini di era pengvaksinan. Jadi bagi sesiapa yang belum divaksinasikan ataupun tidak mendaftar diri, sila berbuat demikian. Lindung diri, lindung semua. Jadi baiklah, topik apa yang nak kita kupaskan di hari raya ini Sharon? Jadi kalau kita sebut sejarah raya bukan sahaja hari raya. Perayaan-perayaan lain ini bukan sinonim dengan juadah makanan yang agak lebih kurang sama. Tapi kalau kita lihat di persekitaran kita, terutama sekali kanak-kanak, tapi tak boleh juga kata kanak-kanak Fatah. Orang dewasa pun turut bermain mercun. Jadi adakah main mercun ni tindakan yang wajar atau tidak kepada ibu bapa? Jadi di sini kita boleh lihat peranan ibu bapa itu sangat penting dalam memantau kanak-kanak bermain mercun. Jadi seperti anda lihat di montaj yang disediakan oleh kru produksi kami di kaca TV anda, kita boleh lihat kesan-kesan akibat kecuaian kanak-kanak ni bermain mercun. Mungkin kita tak boleh katalah Fatah, tak baguslah main mercun, tak baiklah sebab bohonglah kalau kita Fatah sendiri pun pernah main kan mercun. Bohonglah kalau kita berdua tak pernah main kan. Tapi saya kira boleh main tapi di bawah pengawasan dan pemantauan ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa Fatah. Betul tu. Dan saya kira isu mercun ni cukup sebati dengan musim perayaan. Saban tahun setiap kali musim perayaan, tak kiralah raya ke gawai ke Chinese New Year ke, pasti ada kes berkaitan mercun ataupun strategi malang membabitkan kanak-kanak menjadi mangsa mercun. Dan saya boleh katakan pelbagai usaha telah diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini pun sudah dilaksanakan. Namun penjualan dan penyeludupan mercun ini masih berleluasa. Buktinya pada bulan Ramadan yang lepas, apa orang cakap, kita bila je ada vibe bulan Ramadan, mesti kampung saya pumpang kan. Tapi bukan yang kampung saja Fatah, kawasan perumahan pun dia dengar pangpung-pangpung sini sana, kadang-kadang tengah malam. Betul tu. Tapi yang membezakan zaman sekarang dan zaman dahulu adalah mercun meriam buluh. Dulu kita buat sendiri.
sekarang ni dah ada kecanggihan teknologi tu. Dan pada pendapat saya jugalah dalam hal sebegini, peranan ibu bapa amat penting dalam membentuk peribadi dan sasiar anak-anak tu. Betul. Dan ibu bapa adalah pelindung kepada anak-anak dan perlu diingati juga bahawa yang menjadi mangsa adalah anak-anak kita. Tapi saya belum berkahwin, tak ada anak lagi. Tak Anak ada kucing pengalaman ada. lah, anak buah. Anak buah, mungkin anak betul buah tu. Sebab kita tahu kan Fatah, kanak-kanak ni dia ada satu sifat yang sentiasa ingin tahu. Betul Jadi tu. mungkin di bawah pemantauan ibu bapa bila mereka bermain mercun ni mungkin ada kaedah yang selamat untuk bermain mercun di bawah pemantauan dan pengawasan ibu bapa. Tapi bila macam ibu bapa terlepas pandang sekejap, mereka nak cuba eksperimen. Bakar inilah, bakar itulah. Dia nak tengok betapa hebatnya, betapa kuatnya kuasa mercun tersebut dapat meletupkan sesuatu benda. Kita Sebab ni bakar pengalaman je. saya sendiri ya. Oh, Dulu, ya. bukan saya lah yang main, rakan-rakan lah. Terutama sekali rakan lelaki mereka ni ada ganas sikit. Cuba masukkan mercun tu dalam tin kosong lah, dalam masukkan dalam buluh, dia nak tengok sama ada bahan mercun tu dapat letupkan tidak bahan-bahan tersebut. Dia nak eksperimen lah. Saya lah. Pernah lah. Antaranya. Dan saya boleh katakan rasionalnya ibu bapa lah yang bertanggungjawab secara mutlak menjaga keselamatan anak-anak ni. Dan usaha yang berterusan mesti diteruskan bagi menjelaskan kepada orang ramai melalui pelbagai pendekatan termasuk pendekatan agama, sosial dan sebagainya supaya gambaran tentang masalah ini dapat diperbetulkan. Jadi kalau kita sebut di pasal mercun ni kan, kalau tibanya musim perayaan, kita pun akan terfikir nak buat baju baru. Betul tu. Kalau nak buat baju baru tu kan, terfikir apa tak? Banyak baju. Banyak baju. Jadi kita akan Design terfikir desain banyak. Kita akan fikir tukangan jahit. Dan Betul paling tu. penting, bahan untuk menghasilkan pakaian tersebut. Sudah semestinya kita ni akan menyerbu kedai-kedai kain yang terdapat di pasaran tu. Sebelum 2 bulan sebelum dah siap dah baju raya. Betul tu. Kan? Pemilihan kain tu sangat penting untuk menghasilkan satu rekaan busana yang mewah, busana yang cantik. Jadi bersama kita hari ini kita akan kupaskan perniagaan dalam bidang tekstil bersama dengan Puan Nur Rozila Abdullah, iaitu merupakan penyelia kanan Satex Sdn Bhd untuk berkongsikan dengan kita tentang perniagaan dalam bidang tekstil ni. Jadi apa khabar Puan Rozi? Alhamdulillah, sihat. Sihat. Macam mana raya? Meriah? Meriah. Banyak kuih buat? Bolehlah, tapi kebanyakan ada main belilah. Faham. So, masing-masing sibuk kan Fatah? Sibuk, betul tu. Dan beliau juga merupakan ahli perniagaan, semestinya kita dah sedia maklum lah. Terutama sekali nak menjelang perayaan, memang permintaan daripada pelanggan-pelanggan tu terhadap kain-kain ni memang sangat tinggi. Jadi Puan Rozi, mungkin boleh kongsikan dengan kita, dengan penonton di rumah, sedikit latar belakang Satex Sdn Bhd ini. Okey, Satex Sdn Bhd ni sebenarnya latar belakang dia sebenarnya asal daripada Fah. Asal memang daripada Fah. Sebab Fah ni orang cakap dia orang ni macam orang cakap family business lah. Family business, and then ditubuhkan Satex ni pada 2004 sampailah sekarang. Maksudnya Satex ni dah berusia 17 tahun lah. Dah berkecimpung 17 tahun, tapi orang cakap pengalaman tu memang dah banyak lah, sebab dia mula daripada FA. So pengalaman tu ada 40 lebih tahun macam tu. 40 tahun pengalaman. Jadi kita dapat cakap setiap perniagaan, mana-mana perniagaan lah Syahirin, pasti ada turun dan naiknya. Jadi bila bercakap mengenai cabaran dalam dunia tekstil itu sendiri, apakah cabaran yang dihadapi ketika melakukan perniagaan dalam bidang tekstil ni? Sebab kita tahu banyak orang cakap perniagaan jenis tekstil ni. Macam mana cabaran itu? Cabaran dalam perniagaan tekstil tu sebenarnya, bidang perniagaan tekstil kena tu sebenarnya dikategorikan sebagai sunset business lah. Maksudnya atau perniagaan semakin malap. Tapi cabaran perniagaan tekstil tu buat masa sekarang tarikannya lebih kepada barang ready-made lah, macam lansir ready-made, lebih kepada siap lah. Daripada yang belum siap, lebih laku yang dah siap. I see. Satu perubahan yang sangat wow. Mungkin Cik Rozila sendiri ataupun Puan Rozila boleh kongsikan kepada penonton apakah barangan ataupun perkhidmatan yang disediakan oleh Satex itu sendiri. Okey, barangan perkhidmatan yang disediakan oleh Satex. Okey, Satex ialah berkembang kepada lansir, aksesori
cadar tilam, gubahan bunga dan juga home decor lah. Jadi kita biasa ada kain lansir ready made antara barang yang paling laris di Satek lah. Jadi kita pun ada custom made macam kain lansir, cadar tilam ataupun sarung cushion. Kita pun ada untuk tempahan buat Roman blind. So customer boleh datang and pilih sendirilah. Custom made tapi kena tunggulah. Kita tahu ni ada sedikit lari topik lah. Kita tahu ni musim COVID. So jadi macam mana SOP ataupun maksimum apa orang cakap pelanggan nak masuk dalam Satex tu, kedai Satex tu? Maksimum pelanggan biasa kita memang akan aturkanlah macam berapa limit dia, baru kita tengoklah kalau limit macam 20 lebih kan kita tengok besar Satex tu. Dia kan ada dua tingkat. So bawah kita nak tengoklah berapa banyak yang customer dalam tu. So kalau yang kita tengok dia macam dah limit, so kita stop lah. Tapi SOP memang kena ikut lah. Betul. My Sejahtera memang ikut. Jadi setakat ini dah berapa cawangan yang Satex yang Berhad miliki? Satex ni yang pertama dia dekat pasar Gambir Road. Lepas tu dekat Kuching Central, nombor 2, nombor 3 di Semarahan, and then yang last kali ni di Kuching di Metro City lah, yang tempat saya bekerja sekarang ni. Jadi Satex ni cawangan ni hanya ada dekat Kuching sajalah, belum berkembang ke seluruh Sarawak. InsyaAllah akan InsyaAllah berkembang. ada perancanganlah di situ. Coming soon. Coming soon. Dengar tu guys. Coming soon Jadi ya. kepada Satex. penonton, jika mereka ingin mendapatkan seperti baju kurung, bukan saja baju, bukan saja pakaian, tetapi home decor ataupun langsir-langsir. Banyak lagi lah, pelbagai lagi barang-barang ready made boleh didapati dekat Satex ni. Jadi saya kira ia merupakan satu tawaran yang menarik, Fatah, sebab kita tak perlu nak buat sendiri. Betul. Ni anting ni boleh buat sendiri Sharon. Kita beli barang tu dekat Satex, kita buat sendiri. Sebenarnya kita beli ni, kita menggalakkan peniaga-peniaga tempatan khususnya untuk lebih maju. Sebab kalau kita tak menyokong peniaga-peniaga tempatan ni, Fatah, siapa lagi nak sokong? Betul tu Sharon, saya sokong statement anda. Jadi bagaimana dengan sambutan perniagaan pada tahun ini berbanding tahun lepas? Okey, sambutan perniagaan daripada tahun lepas dengan tahun ini memang ada beza lah. Tahun lepas sebab kita ada MCO, kena kita ada tutup kedai ada 2 bulan, so memang ada kurang sikit lah. Tapi walaupun macam tu, kami masih juga ada jual secara online, so tak menggugat sangatlah. Dia okey, tak teruk lah. Masih berjalan dengan lancar. Tapi berbanding dengan tahun tu memang alhamdulillah semuanya okey lah, bagus. Alhamdulillah semua okey. Maknanya pelangi selepas hujan. Jadi kita anggap tahun lepas semasa MCO tu adalah hujan. Jadi tahun ni sekembalinya macam pandemik kita semakin reda, itulah pelangi. Betul. Bercakap mengenai jenis kain tu, terdapat banyak jenis, pelbagai jenis kain. Jadi kita nak tahu apa jenis kain popular itu, tapi kita berehat dulu hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama saya Sharon dan juga Fatah hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami dalam siaran Sejahtera Asia. Jadi kepada anda yang baru bersama kami, perkongsian kita pada hari ini ialah perniagaan dalam bidang tekstil bersama dengan Puan Nur Rozila Abdullah, iaitu merupakan pemilik kepada Satex Sdn Berhad ni, Fatah. Betul tu. Dan tadi ada menyentuh pasal jenis kain. Dan bila tiba je perayaan, tak kira lah macam tadi saya cakap, raya ke, gawai ke, Christmas ke, apa tadi? Apa saja perayaan lah, apa saja event lah, apalah. Mak-mak, makcik-makcik ni, si tukang jahit bergiat aktif dalam mencari serta membeli pelbagai jenis kain. Jadi kita nak tahulah jenis kain apakah yang paling popular dalam kalangan masyarakat kini. Khususnya dari segi Satex itu sendiri. Okey, biasanya kain yang paling popular memang kain batik Sarawak lah. Batik Sarawak. Puak Kumbu, batik Borneo lah. Memang sangat famous buat masa sekarang lah. Memang laris.
Selain tu macam untuk baju Melayu, kain seluna ke dan lain-lain lah banyak. Memang laris lah. Yang paling laris tu memang batik, kain batik Sarawak. Batik Sarawak ya. Batik Sarawak. Sharon ada batik Sarawak kat rumah? Ada, saya memang ada. Jadi saya kira memang setiap daripada warga negeri Sarawak dia mesti ada. So, sekurang-kurangnya satulah, sehelai lah kain batik Betul Sarawak. tu Sharon. Saya pun ada juga. Ada. Untuk gawai nanti. Wow, dah awal lah. Belum habis raya dah ada koleksi Kita kena untuk prepare. gawai pula. Sebab nanti kalau lambat, cakap habis. Sebab Puan Rozila cakap tadi, paling laris, kalau kita tak grab awal opportunity tu, memang akan habis. Laris. Laju lah buat kerja ni. Bagus. Jadi Puan Rozila, mungkin orang tertanya-tanya dalam banyak-banyak kedai tekstil yang terdapat di Kuching khususnya, apakah keistimewaan yang ditawarkan oleh Satek? Okey, keistimewaan yang ditawar oleh Satek, biasa kami orang ni ada buat lansir yang custom made, yang kita pun buat ada ready made macam cadar tilam ataupun sarung cushion, kita ada ready made. Jadi tu memang senang untuk pelanggan lah. Senang untuk pelanggan kami. So maksudnya ada konsultasi lah. Ada berjumpa dengan pihak Puan akan berjumpa dengan klien untuk bercakap mengenai cushion tu. Macam mana bentuk dia nak. Ya, ada. Biasa kalau dia nak tempah macam sofa lah. Sofa kita tak boleh orang cakap sesuka hati. Sesuka hati nak tempah, kena bawa sampel lah. Biasa customer kami akan bawa sampel, and then kita akan ukur, and then kita akan bawa tahu berapa harga dia lah untuk satu set tu. Lepas tu dia boleh pilih kain, and then kita akan bagi dengan tailor. Dah siap nanti kita call. Biasa macam tu lah. Senang je kan Betul sekarang tu. ni. Satu perkhidmatan yang menarik dan memudahkan orang ramai. Sebenarnya pada hari ini saya baru tahu Pak Satek dia menawarkan perkhidmatan tersebut, Fatah. Okey, boleh. Prepare. Sebab saya cuma fikir mereka ni menjual barang ready made. Jadi tadi saya tak terfikir pula mereka ada jual costume made, di mana mereka yang akan membantu pelanggan untuk pergi berjumpa dengan tailor untuk menyiapkan tempahan yang pelanggan tempah tu, Fatah. Dan nak bercakap pasal dunia teknologi ni semakin hari semakin berkembang. Dan lebih-lebih lagi dalam dunia pembelian online. Bak kata pepatah, bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Jadi adakah Satek sendiri menjual barangan secara online dan macam mana nak beli secara online tu? Ya, memang ada. Kita ada jual secara online. Kita pun ada, Satek pun ada dekat Shopee dan juga Lazada. Tapi yang Shopee dengan Lazada tu yang tertentulah, yang terhad. So yang kalau nak yang selebihnya yang lain-lain kena pergi ke FB Satek. FB Satek ya. Guys, jadi nak beli online boleh senang je pergi FB Satek guys. Jadi Puan Rozi, bila kita cakap macam seperti yang Fatah kongsikan kan, bukan saja cabaran yang dihadapi, cabaran dalam perniagaan yang dihadapi semasa pandemik, tapi kita nak bercakap sekarang ni tentang cabaran perniagaan tekstil itu sendiri. Sebab kita lihat ada kedai-kedai tekstil lain juga seperti yang dikongsikan Fatah, tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Apa cabaran yang seperti maksud saya di sini adalah persaingan. Okey, cabaran sebenarnya bidang perniagaan tekstil sekarang ni sebenarnya dikategorikan sebagai sunset business ataupun perniagaan yang semakin malap lah. Jadi cabaran perniagaan tekstil buat masa sekarang memang tarikan daripada pelanggan yang suka membeli barang ready made. Kiranya ada tak Satek memberi diskaun sekiranya kita membeli secara pukal, secara banyak? Ada. Kita pun ada wholesale. Wholesale kalau yang beli banyak tu, ataupun dia tak beli banyak pun, kalau kita tengoklah macam mana yang dapat kurang tu berapa, ada. Kita ada bagi. I see. Saya nak tanya sedikit. Dari in term of jenis kain tu, kita nak tahu harga yang paling mahal, jenis kain yang paling mahal. Sebab saya tahu saya ada banyak jenis kain dan kita tak tahu, harga berbeza-beza. So kita nak tahu, mungkin penonton juga kat rumah nak tahu kain apa yang paling termahal yang Satek ada. Termahal kalau biasa dia kalau nak buat macam baju untuk pengantin, apa nama tu, bridal satin. Kita ada bridal satin 20 lebih.
yang paling mahal pun memang harga dia macam tu lah, tak mahal sangat. RM11 lebih macam tu. Ada yang harga 22, 30 lebih pun ada, yang les, kain les ada juga. Kira affordable lah untuk semua membeli Harga kan. yang mampu milik. Seperti mampu ditawarkan milik, ada yang RM11, ada yang RM10. Jadi harganya bermula lah. Kalau serendah berapa ringgit ditawarkan? Serendah RM6.6. Memang RM5.5 pun ada. Harga memang Go, milik guys. penonton, jadi boleh gunakan kesempatan ini untuk melakukan tempahan ataupun boleh juga pergi tu. melawat kedai satek tersebut. Jangan lawat je. Betul. Kena beli. Dia kan Fatah. Saya tanya-tanyalah Fatah. Apa? Sebab bila kita pergi ke kedai kain kan, kita lihat pekerja dia macam memang mahir untuk mengukur betul, itu. kain. Dan bila kita minta 1 meter, dia pakai pembaris tu, dia ukur-ukur terus dia potong. Kan dia macam tarik. Terus macam, dapat. Dan dapat. dia ukuran Kan? potongannya adalah sekata. Jadi kita nak tahu kan Pak Rozi, adakah pekerja-pekerja ini perlu menjalani kursus terlebih dahulu sebelum diserap menjadi staf satek itu sendiri? Okey, biasa dia untuk yang staf barulah. Kalau dia orang baru masuk tu, kita memang bagi peluang. Kita akan ajar dia orang macam mana cara pengukuran lah. Kita tak terus suruh dia terus potong kain, tak. Kita akan bagi dia peluang lah untuk dia belajar. Bila dah pandai berapa hari, dia dah okey, baru kita suruh dia potong terus. Tapi kita, company kita pun ada buat kursus juga, biasa ada 1 tahun sekali macam tu. Ada pergi kursus. Ada pergi kursus lah. So, saya boleh katakan kira bukan calang-calang lah pekerja satek ni kan. Betul. Sebab kita tengok je, dia macam nak ni kain ni 5 meter. Dia boleh zup. potong. Macam, Dia tahu pula dia kira pakai pembaris tu je kan. Betul lagi exact kan. Dia akan macam kalau lah saya selalu teman mak saya pergi beli, Betul. dia orang akan memberi satu inci lebih kan. Macam kalau kita beli 1 meter, dia akan beli 1 inci lebih tu. Tu yang membuatkan macam pandai diorang ni. Bagi-bagi sikit-sikit. Sebab kalau dia kena konsisten tau Fatah. Kalau terlebih bagi nanti rugilah kedai kain tu. Jadi memang mereka perlu dilatih dengan sebaiknya untuk membawa keuntungan juga kepada kedai tersebut. Jadi Pak Rozi, mungkin sedikit pesanan kepada penonton di luar sana. Okey. Pesanan kepada penonton di luar sana, buat masa ni kita satek tengah hangat dengan pokok-pokok. Okey, kalau nak datang buat masa ni, kita pun boleh bagi kurang sikit diskaun kalau beli banyak. Diskaun. Diskaun. Sekarang ni orkid dengan pokok-pokok kita lah. Yang kain-kain pun ada juga. Banyak yang sold out juga. So, kena cepat-cepatlah. Saya kira 2 hari lagi nak raya, siapa yang tak ada pokok, tak ada orkid, tak ada apa-apa kat rumah tu, pergilah satek, serbu sekarang. Tapi ingat, kena jaga SOP. Betul. Kena jaga SOP. Kalau dia orang tak jaga SOP, Puan Nuzila, jangan bagi dia orang masuk. Betul tu. Dan kita sudah berada pada pengakhiran slot kan untuk slot pertama ni. Jadi nak berterima kasihlah kepada Cik Rozila kerana sudi bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Dan ingin mengucapkan selamat Hari Raya lah kepada ahli keluarga satek seluruhnya daripada kami pihak TVS kerana sudilah dekat Sejahtera Set Asia ni. Set Asia pula. Set Sejahtera Asia. Maaf penerbit. Nanti dia marah saya pula. Fatah terlalu excited sebab pagi tadi dia dah ni makan tak nanas. Dia excited sikit. Jadi, sekali lagi Pak Rozi, selamat maju jaya kepada warga satek. Jadi kepada penonton, selepas ini terus dapatkan apa-apa saja yang anda inginkan di Satek Sdn Bhd di mana-mana cawangan yang terdapat di Kuching, Sarawak. Jadi selepas ni kita ada satu perkongsian yang menarik lagi. Kita bagi anda tertanya-tanya. Terus setia bersama kami hanya dalam Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya, Fatah Bolhanuddin dan Sharon Kezia. Untuk penonton-penonton kat rumah, jika anda terlepas peluang untuk menonton episod Sejahtera Asia yang lepas, anda boleh pergi ke YouTube, type je Sejahtera Asia ataupun layari
tvstv.my. Jadi topik kita pada hari ini, pada slot yang kedua ni berkaitan dengan haiwan peliharaan. Haiwan peliharaan ini merupakan salah satu teman hidup kita. Terdapat pelbagai jenis haiwan yang boleh dijadikan peliharaan. Yang paling biasa ialah kucing dan anjing. Yang luar biasa ni Sharon, ular. Laba-laba. Tiba-tiba rasa geli lah. Iguana. Termasuk juga haiwan eksotik. Saya nak tahu lah apa haiwan eksotik tu. Bersama kita hari ini Encik Melvin merupakan pemilik kedai Little Monster Pet Station. Untuk mengupas topik kita dengan lebih lanjut. Apa khabar Encik Melvin? Selamat petang. Selamat petang. Sihat? Sehat. Okey, sebagai mukadimah lah permulaan ni. Mungkin Encik Melvin boleh ceritakan sedikit latar belakang Encik Melvin sendiri. Latar belakang saya, sebagai kerja utama saya dalam perkhidmatan perubatan sebenarnya. So bidang haiwan peliharaan ini hanya minat Sampingan. saya. Minat saya. Jadi Minat. saya buat sebagai sampingan. I see. Bercakap mengenai operasi kedai haiwan ini, berapa lama dah Encik Melvin mengendalikan kedai haiwan peliharaan ini, dan di mana cetusnya minat tu? Macam tadi sebut minat dan inspirasi untuk membuka kedai ni. Okey. Minat tu cetus saya rasa dari sejak tingkatan 2. Oi. Pada Tingkatan 2. satu hari saya pergi berjalan jogging. Lepas tu saya terjumpa seekor ular di tengah jalan. Ular Sharon. Dan Geli lah. masa tu masih muda jadi tidak pasti apa yang boleh buat dengan ular tu. Jadi saya pegang teruslah. Aduh. Dan dari sana terus minat saya cetus. Aduh. Tapi kita macam cerita Encik Melvin tergantung lah Fatah. Ular tu dalam keadaan apa? Sehat. Dalam keadaan sihat tapi Encik Gerak. Melvin tiba-tiba nampak dia. Terus Dan ada timbul keinginan untuk pegang. pegang, Seperti ya. dia Ular nak tedung pegang ya? lah. Bukan ular biasa saja. Jadi pada ketika itu tidak terfikir ke ular tu mungkin berbisa, boleh patut? Encik tidak. Melvin? Oh memang terus ambil pegang macam tu. Masih budak saya rasa. Oh, masih budak. saya pun ada ya. Saya pun ada. Terkejut tau Fatah sebab dia kata tiba-tiba nampak ular, ambil dan pegang. Saya pun ada tu cousin saya, anak buah anak buah. Dia kan bukan iguana, orang Sarawak. Biawak kan? Biawak dalam bahasa sebenarnya apa? Biawak lah. Biawak. Dia akan tangkap biawak tu. Dia macam seolah-olah macam tak takut dengan binatang tu. Mungkin rasanya umur-umur macam tu dia macam nak tahu. Sifat Dia tak ingin kisah tahu pun tu apa memang ketakutan tu. Jadi boleh teruskan Ya. kongsian Jadi- awak sama kita. Sangat menarik. Jadi selepas tu banyak tahun lah yang sudah berlalu. Jadi minat tu masih ada. So on the way banyak haiwan yang sudah ada simpan seperti hamster, Si comel. tapi rasa tidak cukup. Okey, tidak cukup. So Tak lagi. So bila sudah start kerja, ada kemampuan sudah, saya tubuhkan Little Monster pada tahun 2015. 2015. Ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi daripada pegawai perubatan Fatah, dia pergi beralih menjadi pemilik kedai Little Monster ini. Jadi mengapa tidak terus saja mungkin menjadi veteriner? Masih ada dalam bidang Masih ada perubatan, perubatan ya, itu juga. awam. Dan saya ni Sharon, nak bercakap pasal haiwan ni. Saya seorang penggemar kucing. Kucing Cat lover. ni. Dan saya dululah masa saya masih ingat lagi, saya ada kucing sewaktu darjah 5. Itu first kali saya ada mixed Persian. Bukan mixed Persian, pure Persian. Pure betul ke tak tu? Nanti kita tanya Cik Melvin. Saya ada tu, lepas tu bapa saya biasalah dia suka dengan kucing juga, tapi mak saya tak suka. Tapi okey, 5 lawan 1 mak kalah. Yalah. Okey, Kena kena kan. aku. Jadi
dari situ minat saya bermula menjinak sebab kucing ni dia macam manja. Saya suka yang manja. Tapi kan kadang-kadang ada agak segelintir lah masyarakat, bukanlah semua, mungkin mereka ni bukan benci haiwan peliharaan ni, tapi mungkin mengalami alahan. Betul tu. Disebabkan itu mereka tidak dapat membela haiwan peliharaan seperti mungkin kucing, seperti anjing. Saya ambil yang biasa sajalah, hamster. Jadi kita ni tak termasuk dengan haiwan eksotik yang lain. Jadi Encik Melvin sendiri, kita nak tahulah apakah breed kucing dan anjing yang paling popular masa kini? Masa kini sebenarnya selalu breed ini ikut musim. Sama macam sama macam produk-produk lain, ada musim dia. Jadi saya rasa untuk tahun 2 tahun ini yang lebih popular adalah kucing yang berbulu pendek. Contoh seperti American Cur, British Shorthair, Scottish Shorthair, Scottish Fold, macam itu. Si comel. Ya. Yang kaki pendek tu apa? Munchkin. Yang Munchkin. itu dipanggil Munchkin sebab genetik berkaki pendek saja. Tapi dalam kalangan semua jenis breed kucing, semua ada Munchkin. Ada Persian Munchkin, ada Bengal Munchkin, British Shorthair Munchkin. Ya. Nak cakap pasal kucing ni, kucing ni dia semula jadi liar ke ataupun apa namanya, jenis kucing mana yang paling liar? Paling ganas lah. Paling ganas kalau Sarawak. Ikut tuan lah sebenarnya. Ikut tuan. Ikut tuan ya. Semua kucing kalau kamu dijaga dengan baik, dipupuk dengan baik dari kitten, dia sememangnya manja sampai dia tua. Jadi kalau kamu busy kerja, kucing kamu tinggal di dalam kandang saja satu hari mungkin keluar 1 jam 2 jam tidak cukup sebenarnya. Jadi kucing akan, sebab kucing adalah haiwan yang suka explore. Jadi dia akan pandai cari jalan mau escape, dan lama kelamaan kalau tidak selalu dipegang, dia tidak suka dipegang orang. Tapi agak bahaya juga sebenarnya kalau kita nak lepaskan kucing. Kita sebab keluar sayang. Kan? Terutama sekali yang kucing Betul. import tu lah. Sebab mahal kan memanglah. Kita Saya tak memang tak menuduh lah. lepaskan. Tapi ada berlaku kes orang mencuri kucing. Tapi lihat viral dekat Facebook. Tapi saya memang tak lepaskan dia, Encik Melvin. Tapi sebab saya akan membenarkan dia bermain di dalam rumah saja. Sebab saya ada kisah kucing saya hilang. Bila saya lepaskan dia tak balik. So saya macam menangis. Hilang mungkin dicuri orang saat cantik. Itulah. Tapi kan kesianlah dikurung dalam rumah. Walaupun rumah tu kita tahu besar, tapi dia pusing-pusing dalam tu, yang stres juga. Tapi saya ada macam ikut masa lah. Bila nak keluar macam malam tu, macam bila saya ada kat rumah, saya akan keluarkan dia untuk saya suka bawa kucing tidur. Dia setiap hari mesti tidur dengan saya. Sebab kalau dia tak tidur, dia akan bising. Sebab dia manja sangat kot. Tadi dah bercakap pasal kucing, cakap pasal saya pula dah ni. Tadi dah cakap pasal kucing, breed kucing. Jadi kita nak tahu breed anjing yang popular sekarang ni. Kalau breed anjing dalam berapa bulan ni, banyak yang mencari anjing Golden Retriever, Labrador, jenis yang kami orang panggil working dog. Working dog. Ya, yang pandai jaga orang dengan rumah. Rather than yang ganas macam pitbull, yang itu sudah makin berkurang. Yang itu memang ganas semula jadi? Bukan ganas semula jadi, pun ganas diajar orang. Kita terfikir jenis anjing macam ni, baka dia memang ganas kan? Nama dia yang ganas, cuma sebab jenis anjing macam bully, pitbull, ini semua adalah hunting dog. So di West, dia orang akan ajar anjing ni untuk hunt, tangkap. Ya, jadi dalam otak orang, kami secara normal akan fikir ni anjing ganas. Jadi kita nak tahu lagi, kita nak tahu bagaimana penjagaan untuk haiwan peliharaan yang import dan juga yang tempatan hanya dalam Sejahtera Asia.
Kembali bersama saya, Sharon dan juga Fatah bersama Encik Melvin, merupakan pemilik kedai Little Monster Pet Station. Jadi seperti tadi Encik Melvin telah kongsikan dengan kita, Fatah, jenis-jenis baka, kucing dan juga anjing yang popular. Jadi beliau juga telah berkongsikan dari mana inspirasi beliau untuk membuka kedai haiwan peliharaan tersebut. Tapi saya pasti penonton pun tertanya-tanya juga tentang penjagaan haiwan peliharaan ini. Jadi Encik Melvin, kita nak tahu penjagaan di antara haiwan peliharaan import dan juga tempatan, yang mana lebih suka? Ini tergantung kepada individual lah. Jadi ada yang suka jaga haiwan import, ada yang suka jaga haiwan yang dibreed di locally sini. Jadi yang beza dia cuma siasat cuaca kita. So antara kucing sebenarnya yang import kucing dari Russia, dari Poland, yang ini dia sudah biasa dengan cuaca yang lebih sejuk. Jadi kalau sudah sampai di sini, kamu kena kondisi dia secara sejuk. Ya, untuk sejuk, tapi kamu boleh ubah dia untuk sesuaikan diri dengan cuaca kita di sini juga. Cuma mengambil masa yang lebih lama. Dan satu lagi adalah makanan. Makanan di tempat jauh mungkin lain dari yang kita dapat di sini. Jadi kamu kena sesuaikan dia sedikit demi sedikit. Ya. Kalau yang lokal memang sangat senang. Jadi nampaklah itu, Fatah. Betul Haiwan peliharaan yang import ni sebenarnya bukannya agak sukar, cuma perlukan penjagaan yang khusus berbanding haiwan peliharaan tempatan, disebabkan faktor iklim lah, faktor cuaca. Betul tu. Nak bertanya lagi dengan Encik Melvin. Tips yang paling efektif lah untuk dari segi mandi tu, berapa dalam sebulan tu wajib berapa kali kita kena bagi mandi? Kalau kucing sebulan sekali. Sebulan sekali sudah memadai. Kalau anjing make sure setiap minggu. Setiap minggu. Setiap minggu. I see. Kiranya kalau anjing tu kurang-kurangnya seminggu sekali. Ya, kurang-kurangnya. Seminggu sekali. Penat juga tu. Penat juga tu sebab besar. Kalau ada Kecil. anjing yang banyak, jadi pemilik anjing yang banyak ni perlukan tenaga yang lebih untuk memandikan anjing beliau. Tapi saya rasa tak kisahlah kalau banyak ke, tapi kalau dah minat, Betul. semua itu akan jadi macam ringan. Selain daripada kucing dan anjing, apakah haiwan yang lain yang ada di kedai Encik Melvin? Apakah haiwan yang paling unik Encik Melvin ada dekat kedai ataupun dekat rumah sendiri? Okey. Semasa saya tubuhkan Little Monster, saya mau memberikan banyak jenis-jenis haiwan yang berbeza kepada orang kucing, orang Sarawak. So saya list down kan semua haiwan yang boleh didapatkan, yang boleh diimport dan boleh dijaga secara sah dari segi undang-undang. So yang sekarang yang saya jaga ada dari hamster, tikus Belanda, arnab, tarantula ataupun spider yang besar, and then ular, biawak sampai ke burung. So maksudnya haiwan mana yang paling berbisa di antara semua yang dilistkan tadi? Berbisa ular tedong. Ular tedong. Ada jugalah. Ada di rumah ke di kedai? Di kedai. Tapi itu hanya untuk tujuan display saja, tidak dijual. Jadi siapa yang akan menjaga ular tersebut? Sendiri. Oh, macam mana? Saya nak bertanya lah, macam mana cara penjinakan dia untuk tidak patuk orang? Untuk ular ataupun haiwan berdarah sejuk, memang tak ada cara untuk jinakkan. Dia tak boleh, memang Dia sifat tak dia dapat. lah. Ya, itu memang sifat dia mau jaga diri. So, yang penting adalah kamu kena sentiasa bersedia untuk defend. Jadi semua kerja seperti membersihkan kandang dia, semua kena dibuat dengan jaga-jaga dan juga memakai glove. Ada glove tersendiri lah. Ada glove tersendiri. Jadi pernah tak pengalaman dipatuk? Dipatuk ular biasa Ataupun saja. digigit oleh binatang-binatang eksotik yang ada? Pernah.
Pernah lah. Ya, itu memang biasa. Biasalah. Biasa. Badan saya- sudah kebal. Ha. Saya boleh katakan badan Encik macam Melvin kita sudah kebal. kan, Fatah, kalau kita minyak panas tu kan kita dah Kan. berbising dah. Yang ni binatang berbisa ni. Tapi kita nak tahu Encik Melvin, sebenarnya saya memang tertanya-tanya dari dulu Fatah. Aha. Apa sebenarnya perasaan yang ada kepada peminat binatang eksotik ni apabila mereka berjaya mengumpul haiwan-haiwan eksotik tu? Dia memberikan apa ya kepada pemilik hobi kepada haiwan eksotik ni? Saya rasa lebih stand out lah. Lebih stand out. Jadi mungkin di kalangan kawan semua yang jaga kucing, anjing sudah biasa. Jadi kalau ada antara satu yang jaga mungkin seekor ular saja, then dia akan jadi buah mulut kawan dia. Kita faham. glamour lah dalam kalangan kawan tu Kepuasan Fatah. diri sendiri itu penting, Sharon. Betul tu. Dan semasa musim pandemik ni, ramai yang banyak menghabiskan masa di rumah. Jadi mereka yang mempunyai haiwan peliharaan ini ingin membelikan alat mainan haiwan untuk mereka, termasuk saya sendiri, Sharon. Jadi macam mana kita nak tahu apa mainan yang disukai, sebab ada mereka yang membeli mainan terlampau mahal tetapi kucing tak suka. Macam mana tu? Ini seperti ujian. Ujian. Okey. Jadi semasa kamu masuk kedai haiwan, kamu akan nampak banyak toys, Betul tu. permainan. So ini adalah untuk tuan punya haiwan peliharaan untuk kenal pasti apakah yang kucing kamu suka atau anjing kamu suka. Adakah dia lebih suka kepada bunyi ataupun barang yang bergerak. Jadi kamu kena kenal pastikan sendiri, sebab setiap kucing berbeza dan setiap anjing juga berbeza. Kiranya dia macam manusia lah, sifat dia berbeza-beza. Betul tu. Dia ada minat yang tersendiri. Ada macam ada kepelbagaian. Kalau manusia kita kata kepelbagaian individu. Jadi mungkin ni kepelbagaian haiwan tersebut. Betul tu. Fatah. Jadi Dia untuk bergantung. tuan pemelihara haiwan-haiwan kat luar, observe dulu haiwan-haiwan anda sebelum nak beli mainan. Kod tersalah beli, haiwan mengamuk. Yalah, seperti yang kita sedia maklum Fatah, barang-barang haiwan ni, barang mainan mereka boleh tahan juga harganya. Bukan murah-murah. Betul tu, Sharon. Jadi mungkin penonton tertanya-tanya juga Mr. Melvin. Selain daripada perkhidmatan adoption yang ditawarkan oleh kedai anda, apa lagi perkhidmatan lain yang anda tawarkan? Saya menyediakan perkhidmatan untuk mandikan haiwan peliharaan, penjagaan sementara kalau kamu orang travelling ataupun masa musim raya tidak sesuai untuk ada haiwan di dalam rumah, saya menyediakan perkhidmatan penjagaan. And then untuk sekolah-sekolah tadika, taska, saya menyediakan perkhidmatan memberi talk untuk mengajar budak-budak pasal penjagaan haiwan ini. Menarik tu. Dia memberi pendahan kepada kanak-kanak di usia yang muda lagi, di usia yang awal, untuk menghargai haiwan-haiwan yang terdapat di sekeliling mereka. Fatah. Dan saya kira tadi cakap ada perkhidmatan menjaga, so kira macam hotel lah untuk haiwan. Menjaga dan juga dia kata memandikan, kira grooming lah ya. Grooming. Ada grooming Bukan tu juga. calang ya. Jadi Malaysia memang, ada hotel, haiwan pun ada hotel. Betul tu. Macam pusat kuarantin sekejap Betul. lah sebenarnya untuk kepada segelintir masyarakat yang mungkin pergi travelling seperti yang dikongsikan Encik Melvin tadi. Jadi mungkin difahamkan kedai Encik Melvin juga ada menyediakan tawaran adoption binatang tersebut. Jadi bagaimana ada mungkin penonton sekarang yang menonton bersama saya dengan Fatah ni berminat untuk adopt binatang peliharaan. Okey, untuk perkhidmatan adopsi haiwan selalunya saya akan tapis dulu. Tapis dulu sesiapa yang mahu menjaga atau adopt haiwan ini secara percuma. So saya akan melihat dari segi kemampuan, dari segi orang ni dia betul-betul mau jaga ataupun hangat-hangat tai ayam saja. Betul tu, hangat tai ayam. Ya. So sesiapa yang nak adopt daripada Encik Melvin, dia Boleh akan saja ditapis. hubungi Encik Melvin. Betul tu. Jadi pernah tak berlaku kes di mana setelah pelanggan tersebut adopt, Encik Melvin mendapat tahu bahawa haiwan tersebut tidak berada dalam keadaan yang baik? Ada. Ada. Jadi Ada. apa tindakan Encik Melvin?
Ada 2 kes sebelum ni. Ada satu yang kucing melarikan diri. Ada satu yang kucing hilangkan diri. Aduh. Ya, jadi yang hilangkan diri. Ketawa Sarawak. Jadi yang hilangkan diri kita akan cuba sedaya utama upaya untuk carilah kucing itu, tapi tidak jumpa juga. And then yang ada juga yang adopt untuk dijual. Aduh. Dijual balik lah kiranya? Dijual balik kepada orang lain, kawan. Tapi sebelum tu kan Cik Melvin, maknanya adoption yang ditawarkan oleh kedai Cik Melvin ni adalah percuma. Percuma. Patutlah dan mendapat keuntungan dengan menjual balik haiwan yang telah diadop daripada kedai Cik Melvin itu. Jadi penonton-penonton kat luar sana jangan sesekali ya. Dan ini mungkin soalan terakhir, pesanan untuk penonton-penonton kita yang nak adopt ni. Macam mana? Kepada penonton semua untuk yang mahu adopt, di Kuching sini kita ada banyak grup pencinta haiwan, pencinta kucing, pencinta kucing jalanan yang sudah sedia ada di Facebook. Jadi yang mahu membuat adoption boleh ke sana dulu, and then juga janganlah jaga untuk sementara saja, sebab hidup haiwan ini kalau sudah sampai ke tangan kamu, ini memang untuk seumur hidup dia. Jadi kawan-kawan, pesanan kawan-kawan kepada kawan-kawan di luar sana, nak ambil haiwan tu perlu hargai. Bila Betul kita tu. ambil haiwan tu, kita perlu ada perasaan yang sayang, kita perlu perasaan kita bertanggungjawab terhadap Betul haiwan tu. itu. Namun kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Terima kasih, Melvin di Encik atas Melvin. perkongsian beliau yang penuh dengan informasi dan Betul tu. maklumat kepada semua pencinta-pencinta haiwan. Jadi kepada anda semua, terus kekal setia bersama saya dan Fatah hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama saya Sharon dan juga Fatah hanya dalam Sejahtera Asia. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jadi kan Fatah, kita tahu mungkin ketika ini penonton kita tengah menyediakan juadah ataupun mungkin tengah menjamu santapan yang disediakan awal pagi tadi. Dan saya pasti sekarang ni penonton-penonton sambil menonton Sejahtera Asia, ada nak makan rendang, makan dak kuih apa yang dah sekali dengan family. Tapi jangan lupa SOP kena kekalkan. Kita dah di raya keempat ni, dah di ambang Syawal meriah ni. Jadi sentiasa kekalkan kawalan kendiri itu. Sentiasa amalkan 3W dan elakkan 3C. Betul Jadi tu. kepada anda penonton di rumah, jika anda mempunyai sebarang tajuk, topik atau isu yang ingin kami kupaskan di masa yang akan datang, jangan segan, jangan malu, terus lontarkan saja di FB dan IG Sejahtera Asia. Cadangan anda, pandangan anda amat kami alu-alukan, Fatah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi lah kepada Puan Nur Rozila Abdullah di atas perkongsian beliau dalam perniagaan bidang tekstil, Fatah. Jadi kalau kita lihat memang pada tahun lepas apabila negara kita dalam pandemik, sektor perniagaan juga mengalami satu kesan yang teruk di mana jika dikongsikan oleh Puan Rozi tadi memberi impak terhadap perniagaan yang dijalankan. Namun jika kita lihat pada tahun ini memberi satu sinaran dan harapan yang baru apabila mendapat permintaan yang tinggi daripada pelanggan. Sinaran mentari. Cakap COVID won't stop us from being creative, ataupun jika kita ada satu usaha untuk merealisasikan sesuatu tu, insya-Allah akan dipermudahkan segala urusan. Dan tadi kita topik kedua bercakap pasal haiwan peliharaan. Sharon ada tak haiwan peliharaan? Saya ada seekor anjing. Oh, anjing. Saya dog lover. Dog lover, dia dog lover, saya cat lover. Yalah, sebab anjing tu saya rasa lebih kepada menjaga rumah lah. Jadi bila dia menyalak tu kita tahu ada something lah kat luar. Tapi kadang-kadang anjing ni dia menyalak, orang yang dikenali pun dia nyalak. Kadang-kadang macam binatang ataupun katak. Kadang nampak katak di luar gate tu pun dia akan nyalak, Fatah. Oh, ya ke? Saya ada pernah experience je Sharon. Anjing. Sebab anjing ni boleh dikatakan kategori yang liar. Waktu masa saya belajar lah dulu. Saya kena kejar anjing. Tapi saya kejar balik.
Sebab mak saya cakap kalau anjing kerja kita, dia dapat hidu kita, Kita punya takut. sense Betul. takut kan. Jadi apa yang saya buat, saya kerja dia balik dengan menggunakan selipar. Oh, tu dia lari balik lah. Dia lari balik. Dia Dia memang. macam takut. Kita mesti lawan. Kalau kita lawan, dia akan lari balik. Itu tipsnya bagi sesiapa yang bertakut dengan anjing tu. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Aha. Encik Melvin dengan perkongsian beliau dalam haiwan peliharaan. Jadi banyak yang tips penjagaan. Betul tu, Jadi kita Sharon. tahu apakah mainan yang binatang-binatang harus ada, yang perlu pemilik tu seharusnya bijak. Bijak dalam memilih permainan yang sesuai untuk haiwan peliharaan masing-masing. Sebelum kita nak melabuh tirai ni, saya nak tutup dengan satu pantun, pantun raya. Wow. Tadi dah pantun cikgu, hari ini pantun raya. Seperti raya keempat, rumput dicantas di tanah pamah, panglima mara dengan pengawal. Walau terbatas beraya di rumah, kongsikan manis, ceriakan Syawal. Setakat ini saja perkongsian kami di Sejahtera Asia. Semoga bermanfaat untuk semua sehingga berjumpa lagi. Sehingga berjumpa lagi. Jangan makan banyak gila, Betul. Sharon. Jangan makan banyak gila. Kawal diri anda. Raya-raya juga. Ingat SOP, lindung diri, lindung semua. Betul. Jadi daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Sharon nak ke sini ke tak? I nak berjalan-jalan. Eh? Ngabang.